Sebab perawi dia tu Abdullah bin As-Sa'id. Abdullah. Ada yang menyebutkan cerita buah kasut tu, ada juga perawi yang tidak menyebutkan. Macam ni. Tetapi hakikat hadis itu adalah hadis yang sama, Abdullah. Walaupun tak sebut, dia kira sebut dah. Lepas tu riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia kata ketika Rasulullah SAW sedang bersemayam dengan sahabat-sahabat dia, tiba-tiba dia pecah kasut dia, lalu letak sebelah kiri. Dia letak sebelah kiri. Bila sahabat-sahabat ni tengok, sahabat-sahabat ni memang dia perhati semua. Kalau Nabi SAW buat lagu tu, dia buat selalu. Dia buat selalu. Ni dalam semayam ni. Dalam semayam. Bila Nabi SAW selesai semayam, Nabi SAW pun tanya, "Bapa, kamu buang kasut kamu?" Sahabat-sahabat pun kata, "Sebab kami tengok kau buang kasut, kami pun buang." Rasulullah SAW kata, "Cerita aku tu lain. Cerita aku ni Jibril mari royak kat aku, ada benda kotor pada kedua kasut, sebab tu aku pecah." Dan dia kata ni, adakah Nabi SAW kata, Jibril kata, ataupun hak sahabat ni kata, Nabi SAW kata? Kedua-duanya boleh jadi. Jadi apabila seseorang daripada kamu pergi ke masjid, dia tengoklah. Kalau dia nampak ada sesuatu yang cemar ataupun sesuatu yang kotor di kasutnya itu, maka dia sapulah. Kalau boleh sapu, dan semayalah dengan pakai kasut. Hadis ini jelas menunjukkan pakai kasut dalam sembahyang. Jadi Jibril mari royak kat aku, ada benda cemar, sebab tu aku pecah. Ini menunjukkan pegangan kepada ulama-ulama yang mengatakan kalau seseorang itu dia tidak tahu pada kopiah dia ke ataupun pada baju dia ke ada sesuatu yang kotor, bila dia tahu, dia pecah selalu, tak apa, dan dia teruskan sembahyang, tidak kata batal sembahyang dia. Tapi kalau dia nak mula sembahyang tu dengan pakar, dia tahu hak kotor, tak boleh lagu tu. Inilah hadisnya, pegangan mereka. Tetapi ada juga setengah ulama yang mengatakan bahawa kalau dia tahu, tengah tu pun jadi batal juga sembahyang dia. Ada juga, tapi pendapat itu tidak kuat. Hak lebih ramainya mengatakan kalau dia pecah selalu, kalau dia pecah selalu, tak apa. Jadi kita kata pecah baju ni payah juga. Payah pun tak apa, pecah. Asalkan selalu ni tidak semesti. Kalau payah bolehlah kita kata pegang, tahu selalu. Bolehlah tahu selalu. Misalnya kawan kita royak kan, kita pun pegang hak dia tu, kita pecah selalu, tak apalah. Tapi kalau baju nak boleh pecah tu lama kat dah juga. Lama pun tak apa, sebab kita dalam usaha memecah. Gitu. Dia kira tak apa, dia pegang hak ni. Artinya Nabi SAW tidak nak suruh sahabat-sahabat tu pecah kasut, sebab dia tu ada sebab pecah kasut. Apa ya sahabat-sahabat dia pecah kasut? Maknanya kalau tak ada apa-apa, tak apalah, boleh lah. Kalau dia sebelum pergi sembahyang tu dia nampak benda hak cemar sikit di kasut dia, dia sapu, lepas tu pakai. Gitu. Jadi dalam riwayat ini khabar, mana kotoran. Lepas pada tu hadis Nabi SAW kata, kamu buatlah biar tak serupa dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ni sembahyang tak pakai kasut dan tak pakai khuf. Jadi kamu pakai kasut, pakai khuf sembahyang. Lepas tu riwayat satu lagi, Nabi SAW bersembahyang dengan tak pakai kasut dan dengan pakai kasut. Mana Imam Abu Dawud mari belaka ni, dia nak ayatnya dalil masing-masing ulama. Dalil masing-masing ulama, ada pakai, ada tak pakai. Jadi ini masalah sikit. Itu sebab kita kata banyak perkara hak zaman dulu, hatta di zaman Nabi SAW sendiri pun dilakukan, tidak semestinya dan tidak sebaiknya kita lakukan di zaman kita. Sebab apa? Dia ada hal dia ataupun keadaan dia yang tersendiri, ada keadaan dia yang tersendiri. Supalah masalah pakai kasut. Jadi pakai kasut ni, kasut ataupun selipar kita kata, di sini dalam hadis ni mana pakai. Jadi lagu mana? Tidakkah kalau bila pakai kasut ni ada benda cemar? Kalau dalam riwayat kemudian saat ni dia sebut kalau ada cemar, sapu gitu saja, memang ada ide. Lagu mana?
Lepas tu kalau kita kata pakai kasut, pakai selipar naik atas masjid, tidak akan jadi cemar masjid. Ni pun pergi sembahyang dalam masjid ni. Apabila pergi ke masjid, dia kata suruh pakai kasut. Lagu mana? Adakah kebanyakan ulama pakai hadis ni? Dan kita tengok zaman sahabat, hak mana hak lebih banyak? Dan adakah hak ni sunnah? Adakah hak ni sunnah dengan arti molek kita buat? Lebih baik kita buat? Tidak gitu. Sebenarnya dalam perkara ni dia ada beberapa pendapat. Dulu kita nak cerita je. Pendapat ulama-ulama dalam mazhab Hanbali, Hanabilah, ramai di antara mereka mengatakan sunnah. Memang sunnah. Memang sunnah. Sekiranya kasut itu bersih. Kasut itu bersih. Dah jalan pun bersih. Memang molek. Bukan sekadar molek, sunnah kata dia. Kalau dalam keadaan tu, bukan makna lepas tu tak pakai kasut tak sunnah. Sunnah juga. Sunnah juga. Lepas tu di mana hadis hak tadi yang kita baca tadi, umirtu an asjuda ala sab'ati azum, aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 tulang, termasuklah kaki. Kalau pakai kasut tak rapat tu. Dia jawab, pokok dia jawab itu kecuali kalau pakai kasut. Dia jawab gitu. Hak kata kena lantai ni mesti kena lantai. Kalau tak pakai, kena. Kalau pakai tak apa, jadi terkecuali. Itu kata mereka. Syaratnya kena bersih lah. Bersih. Itu yang pertama. Tetapi jumhur ulama, baik dalam mazhab Malik ataupun Syafi'i ataupun Hanafi, mengatakan tidak. Paling tinggi hak ni hak pakai kasut ataupun selipar di tengah semaya ni mustahab saja. Molek saja. Molek. Mana kalau orang nak pakai molek juga, boleh juga. Boleh. Molek. Dalam keadaan supaya tadi juga bersih. Kalau dia nak pakai pun molek juga. Sebab apa Nabi SAW ada pakai. Tetapi khilaf pula di antara dia tu. Kasut lagu mana boleh pakai? Kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia terima hak ni, dia kata kasut ataupun selipar yang mana tidak menghalang hujung kaki tu kena lantai ataupun kena tanah. Tetapi kalau kasut tu betul-betul menutup, tak boleh, kata dia. Hak zaman Nabi dulu, hak Nabi guna tu kasut hak tak ada menutup hujung jari. Mana hujung jari dia kena juga, jari kaki tu kena juga di tanah ataupun di lantai. Hak lagu tu tak apa. Kalau tidak tak boleh. Dia kata gitu. Dan hadis ini mereka kata Nabi SAW perintahkan ini, suruh ni dengan maksud nak menyalahi Yahudi supaya tak serupa dengan Yahudi. Sebab Yahudi bila masuk ke tempat ibadat dia pada masa tu, dia pecah kasut. Dia pecah kasut. Dia pecah kasut tu, hak tu diambil daripada Nabi Musa lah. Dalam Quran apa ada sebut kan, fakhla'na alaih innaka bilwadil muqaddas tuwa. Pecah kasut tu, kedua kasut tu, engkau berada di tempat yang suci, tua namanya. Allah SWT perintah suruh pecah kasut apabila berada di tempat yang suci. Nabi Musa pecah. Dalam Quran apa ada sebut gitu. Orang Yahudi ikut tu. Nabi SAW satu ketika dulu, ketika dia nak kikih habis pengaruh Yahudi daripada sahabat-sahabat dia, semua Yahudi buat tu tak molek belakang, buat tak serupa belakang. Yahudi tak tahu janggut, justru tahu janggut panjang. Yahudi tak dai rambut ni, tak dai rambut. Uban apa uban? Nabi SAW suruh dai rambut. Yahudi tak belah rambut, Nabi SAW suruh belah. Banyaklah daripada sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya. Yahudi perah anjing dalam rumah, Nabi SAW kata tak boleh siapa-siapa masuk anjing dalam rumah gini. Hilang pahalanya. Banyaklah bekas perkara lah. Kerana tak serupa dengan Yahudi. Yahudi tahu misal panjang, Nabi SAW suruh papah misal. Banyaklah kalau kita perhati dalam konteks tu.
di zaman tu.